Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1293. Antara paparan utama. Merdekakan negara daripada rasuah dan bigotry. Tak salah salur wang persekutuan guna agensi kerajaan persekutuan. Isu keterjaminan makanan bukan gimik politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, kata madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Apabila digabungkan dengan negara iaitu Malaysia Madani, maka ia bermaksud sebuah wilayah yang berdaulat di mana penghuninya terdiri daripada masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian, kebendaan dan makmur di bawah tadbir urus kerajaan yang efisien dan adil. Untuk mencapai sebuah negara Malaysia Madani, maka perlu dibentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai murni, berintegriti, harmonis, beradab stabil dan bersatu padu. Ia satu cabaran buat sebuah negara yang berhadapan dengan norma baru pasca pandemik COVID-19 yang menyaksikan jurang pendapatan antara kaya dan miskin semakin melebar, pengangguran yang meningkat dan kos sara hidup yang semakin tinggi. Bagi Malaysia pula, negara harus menangani ketirisan dalam kerajaan dahulu yang begitu besar dan puak ekstremis kaum dan agama yang mencabar kestabilan politik. Terdapat juga manipulasi politik demi menjatuhkan lawan dengan menggunakan aplikasi teknologi maklumat dengan sengaja menyebarkan maklumat yang salah demi menyemai ketakutan antara kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan semasa berucap dalam Majlis Dialog Belanjawan 2023 membangun Malaysia Madani baru-baru ini berkata negara mengalami ketirisan yang tinggi. Dalam hampir 2 bulan saya di Kementerian Kewangan, saya telah kenal pasti 3 hingga 4 bilion ringgit yang boleh diselamatkan bocor kepada parti atau tokoh politik. Kita boleh jimatkan sehingga mencecah 10 bilion ringgit dari kebocoran sistem perolehan ini, katanya dipetik media. Anwar berucap di hadapan 170 organisasi swasta, jawatan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang seharusnya kembali dengan mencerangkin idea baharu bagi menangani cabaran baharu ini. Jom channel tertarik kepada sebahagian lontaran fikiran Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat 7 tahun lalu pada 30 Ogos 2016 yang merentasi latar belakang negara dan harapan masa hadapannya. Sejak 1957, kita menentukan nasib dan masa depan bangsa Malaysia melayari bahtera merdeka ke Pulau Idaman. Sejarah panjang ke arah kemerdekaan seharusnya membangkitkan semangat anak muda, pewaris bangsa dan negara tercinta. Kemerdekaan dari penjajah hanyalah permulaan kepada melakar masa depan negara kerana penjajahan nilai, gaya berfikir dan budaya masih mencengkam negara. Kita masih belum bebas dari menuju ke arah pentadbiran negara yang telus dan bertanggungjawab, kata Mujahid. Beliau turut menyentuh bagaimana negara kita terus dijajah dengan budaya rasuah di mana MO1 turut terpalit di dalamnya. Maksud Mujahid ialah gunung skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang ketika itu baru mula meledak mengeluarkan lahar-lahar panasnya di beberapa negara seperti Singapura dan Amerika Syarikat. Kita masih dijajah fahaman yang merosakkan negara seperti rasisme dan dogma agama sempit. Setelah merdeka, kita masih lagi mendengungkan api perkauman dan menggunakan agama mewajarkan kebencian dan mencaci agama lain. Merdekakah kita? Soalnya. Menurut beliau, budaya politik kita masih dijajah oleh tuan-tuan politik yang mewarisi tradisi feudal di mana rakyat hanyalah bahan ugutan dan sesekali umpan. Hanya dengan kita bersatu hati selamatkan negara dari penjajahan elit politik dan budaya rasis, negara ini akan merdeka secara hakiki. Merdekakan negara daripada doktrinasi dogma agama yang sempit, menggunakan agama demi undi dan kepentingan politik. Negara ini memerlukan pembelaan atas nama hak asasi manusia dan Islam perlu ditegakkan atas nama rahmat untuk semua. Sebuah masyarakat madani atas nilai keadilan dan kebebasan perlu menjadi agenda menyelamatkan negara, tegasnya.
Setelah Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14, Mujahid cuba membina masyarakat madani itu menerusi konsep Rahmatan lil Alamin yang turut disokong oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah semasa istiadat pembukaan rasmi tahun pertama Dewan Negeri Perak ke-15 pada Selasa 20 Disember tahun lalu. Sultan Nazrin juga bertitah agar pemimpin menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan ikhlas, jujur, adil dan saksama mengikut perlembagaan serta berlandaskan undang-undang. Kerukunan perhubungan kaum yang telah diasaskan sejak era pra-merdeka dan yang terus dipupuk sepanjang era pasca merdeka tidak boleh diperjudikan kerana permainan politik yang berunsur meracuni fikiran dan membakar emosi rakyat. Oleh itu, setiap individu berperanan dalam memastikan hubungan harmoni antara kaum terus disuburkan dan persefahaman antara penganut pelbagai agama terus dipupuk, tegas Sultan Nazrin. Baginda menyeru agar generasi muda diberi bimbingan dan didikan mengenai sistem pemerintahan dan kenegaraan berteraskan doktrin demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan serta kepentingan memahami dan menghayati 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara sebagai garis panduan membina sebuah negara yang bersatu padu, harmoni dalam sebuah negara merdeka yang berdaulat, aman dan makmur. Islam hendaklah dilihat sifatnya sebagai rahmatan lil alamin, iaitu rahmah bagi keseluruhan alam, titah baginda. Demikian, negara yang memiliki masyarakat madani harus diusahakan dengan membantras rasuah, penyelewengan dan eksploitasi perkauman serta agama seiring dengan pembelajaran semula, nilai-nilai murni dan penyahkan unlearning dogma yang menyebabkan anak muda terperangkap dalam pemikiran jumud. Marilah kita sama-sama berganding bahu memerdekakan negara daripada korupsi dan bigotry bagi merealisasi Malaysia Madani. Seusai penyaluran wang persekutuan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP, konsep federalisme dalam Perlembagaan Persekutuan kembali hangat dibangkitkan. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Lokman mengulas mengenai kenyataan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dalam satu program yang menyatakan rasa tidak puas hati Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum memanggil mesyuarat bersama menteri-menteri besar. Kononnya Tun Dr. Mahathir dahulu telah memanggil mesyuarat berkenaan dalam tempoh tidak sampai sebulan setelah dilantik menjadi Perdana Menteri. Namun akhirnya netizen mendedahkan bahawa dakwaan Menteri Besar Terengganu itu karut kerana mesyuarat pertama oleh Tun Dr. Mahathir hanya dibuat dalam tempoh 5 bulan setelah beliau menjawat jawatan Perdana Menteri ke-7. Selain itu, isu bantuan banjir kepada negeri Terengganu dan Kelantan masing-masing 50 juta ringgit juga dibangkitkan kerana wang tersebut dikatakan tidak diserahkan kepada kerajaan negeri untuk diuruskan. Sebaliknya, wang itu disalurkan melalui JPP untuk dibahagi-bahagikan kepada rakyat negeri-negeri itu. Kemudian timbul pula isu bagaimana kehadiran Anwar ke Terengganu dalam rangka menghadap Sultan Terengganu tidak disambut oleh Menteri Besar Terengganu maupun barisan exco-nya. Menurut Zulkarnain, penyokong Anwar dan Ahmad Samsuri berbalah sesama mereka. Penyokong Anwar mengatakan Menteri Besar Terengganu kurang adab dan tidak menghayati akhlak Islam sebagaimana yang diperjuangkan oleh partinya. Penyokong Menteri Besar Terengganu pula menyatakan pihak urus setia Anwar datang ke Terengganu dengan tidak mengikut protokol memberitahu pihak kerajaan negeri. Anehnya, Anwar disambut oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu dan boleh pula menghadap Sultan Terengganu. Adakah pertemuan Anwar dengan Sultan Terengganu itu di luar pengetahuan pejabat Menteri Besar? Tidaklah pula kita ketahui, katanya. Sebaliknya, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dan Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli yang kedua-duanya daripada PAS menyantuni Anwar. Berhubung dengan sistem federalisme yang dibangkitkan, Zulkarnain merujuk kepada satu artikel tulisan almarhum Tun Saleh Abbas dalam tahun 1978 bertajuk Federalism in Malaysia Changes in the First 20 Years. Beliau memetik tulisan William H. Rika yang menyatakan bahawa kerajaan federalisme akan wujud dalam keadaan berikut. Pertama, apabila dua peringkat kerajaan yang memerintah tanah dan rakyat yang sama. Kedua, apabila setiap peringkat kerajaan itu akan mempunyai ruang tindakan yang autonomi. Dan ketiga, apabila ada bentuk jaminan tersendiri bahawa setiap kerajaan itu boleh bertindak mengikut kuasa autonomi yang diberikan itu. Tun Saleh juga memetik tulisan ahli perlembagaan yang terkenal iaitu K.C. Ware yang menegaskan bahawa mesti wujud satu bentuk kerajaan yang bebas tetapi berkoordinasi antara satu sama lain di peringkat persekutuan dan negeri. Ware melihat prinsip ini sebagai salah satu metod untuk pembahagian kuasa supaya kerajaan persekutuan dan negeri itu berada di dalam ruang lingkup tersendiri yang bebas tetapi berkoordinasi antara satu sama lain, jelas Zulkarnain.
Beliau seterusnya menerangkan bahawa format sistem federalisme itu terbentuk apabila wujud penentangan terhadap Malayan Union melalui Perjanjian Persekutuan 1948 yang dikekalkan dalam Perlembagaan Persekutuan pada tahun kemerdekaan 1957. Tegasnya, sistem federalisme di Tanah Melayu telah mengekalkan format bias kepada persekutuan. Ini jelas dinyatakan di dalam terma yang diberikan kepada Suruhanjaya RIT semasa menggubar Perlembagaan Persekutuan. Sebab itulah draft Perlembagaan Persekutuan mengandungi senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama dalam jadual ke-9, kata Zulkarnain. Beliau juga menjelaskan bahawa senarai persekutuan mengandungi kesemua perkara yang penting seperti hubungan antarabangsa, pertahanan kewangan, keselamatan dalam negeri, kewarganegaraan, pentadbiran keadilan dan lain-lain. Persekutuan juga mempunyai kuasa yang luas berkaitan percukaian. Negeri hanya mempunyai kuasa berkaitan tanah dan perhutanan. Meskipun begitu, perlembagaan juga menetapkan tanggungjawab persekutuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada negeri berasaskan formula jumlah populasi penduduk dan jumlah jalan raya. Selain itu, negeri juga akan mendapat hasil daripada cukai arak, tanah, lombong, hutang, hiburan, fee mahkamah, kecuali mahkamah persekutuan dan lain-lain lagi. Namun, secara umumnya negeri akan tetap bergantung kepada persekutuan daripada sudut kewangan kerana jumlah hasil yang boleh dikutip oleh persekutuan lebih besar daripada yang diperuntukkan kepada negeri, ujarnya. Zulkarnain berhujah berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan dalam senarai-senarai tersebut, penyaluran wang persekutuan tidak melalui kerajaan negeri tetapi melalui agensi kerajaan persekutuan sendiri. Daripada segi perlembagaan, ianya bukanlah satu perkara yang menyalahi undang-undang. Persekutuan berhak melantik pegawainya sendiri untuk menguruskan dana persekutuan. Ini sama seperti penyaluran dana persekutuan yang lain seperti kepada hospital, polis, bomba dan lain-lain. Hanya pada kali ini ianya berkaitan dengan wang banjir, ujar beliau. Merujuk kepada isu ini, Zulkarnain menghuraikan persoalan sama ada kerajaan negeri berhak untuk mendapat bantuan banjir. Katanya jadual ke-10 perlembagaan tidak menyatakan bahawa negeri berhak mendapat bantuan banjir. Begitu juga jika dilihat dalam senarai negeri, jadual ke-9 perlembagaan juga tidak menyatakan bahawa negeri berhak mendapat bantuan banjir. Mungkin yang paling dekat adalah berkaitan kebajikan sosial yang berada dalam senarai bersama, iaitu jadual ke-9. Jika berada dalam senarai bersama, maka masing-masing mempunyai bidang kuasa terhadap hal itu untuk membuat undang-undang berkaitan. Bagaimanapun, Zulkarnain menegaskan kerajaan persekutuan boleh memberikan wang banjir itu kepada kerajaan negeri untuk dibahagikan kepada rakyat. Menerusi budi bicara persekutuan, sama ada ingin membahagikan mengikut sistem birokrasi negeri atau persekutuan. Negeri tidak mempunyai hak untuk menuntut perkara itu kerana tiada dalam mana-mana peruntukan undang-undang supaya ianya diserahkan kepada negeri. Malah difahamkan juga bahawa amalan ini juga dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional semasa mereka memerintah selepas langkah tebuk atap dibuat. Pokoknya, kerajaan persekutuan berhak menentukan kaedah manakah yang sesuai asalkan rakyat menerima bantuan itu dengan telus, tegasnya. Zulkarnain turut menekankan pentingnya keperluan kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan diperbaiki dari semasa ke semasa. Hubungan yang tegang antara negeri dan persekutuan akan menyebabkan rakyat menderita kerana pertikaian yang tidak berkesudahan. Tindakan perang politik yang keterlaluan antara Menteri Besar dan Perdana Menteri akan menyebabkan kerugian kepada kedua-dua pihak. Pihak negeri juga patut sedar bahawa kedudukan kewangan adalah bias kepada persekutuan. Tindakan untuk menjauhkan diri daripada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri hanya akan memburukkan hubungan antara negeri dan persekutuan, bidasnya. Zulkarnain mengakhiri hujahnya dengan mengingatkan bahawa dalam sistem perlembagaan persekutuan telah ditetapkan persekutuan akan mengutip sebahagian besar cukai dan menggubal undang-undang. Namun, persekutuan tidak mempunyai tanah dan rakyat kerana mereka tinggal di tanah kepunyaan negeri. Jika negeri itu tidak makmur, maka cukai tidak dapat dikutip oleh persekutuan. Pada masa yang sama, persekutuan perlu berbelanja untuk kepentingan negeri kerana rakyat berada di tanah negeri. Diharapkan bahawa hubungan negeri dan persekutuan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan semangat federalisme yang digariskan dalam perlembagaan. Jom Channel ingin menambah, sebarang bantuan untuk bencana alam tidak dipolitikkan. Dalam dunia yang berhadapan dengan perubahan iklim yang tidak menentu ini, kita tidak tahu di mana badai akan menyerang, di mana angin akan menerjang, di mana bukit akan tumbang. Marilah kita sama-sama menghayati doa Nabi Syuaib AS yang memohon penghakiman dan kelapangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 89. Maksudnya, wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, yakni keadilan, kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim.
Perangilah sikap ego dan kebencian yang melampau kepada mana-mana kumpulan demi kebajikan rakyat yang memerlukan pembelaan. Kekurangan bekalan telur di pasaran negara ini semakin pulih susulan langkah sementara yang diambil kerajaan membenarkan telur diimport, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS Muhammad Sabu. Beliau berkata ini terbukti apabila data daripada Jabatan Veterina menunjukkan kekurangan telur pada Disember lepas hanyalah sebanyak 1 juta berbanding situasi kekurangan kritikal sebelum itu iaitu November sebanyak 157 juta dan 118 juta pada Oktober. Saya melapor diri di MAFS pada 5 Disember lepas. Selepas mendengar taklimat tentang situasi semasa bekalan telur, saya bersama pengurusan tertinggi MAFS bertemu beberapa pengeluar utama telur untuk mencari jalan penyelesaian terbaik supaya bekalan dapat dipulihkan. Data yang saya perolehi daripada Jabatan Veterina menunjukkan kekurangan telur agak kritikal pada Oktober dan November 2022. Alhamdulillah sekarang bekalan ayam dan telur sudah mula pulih, insya-Allah akan kembali stabil tidak lama lagi, katanya dalam kenyataan lapor bernama. Kerajaan membenarkan kemasukan telur pada Disember lepas. Malah Muhammad telah pergi ke Tamil bagi memastikan telur ayam yang diimport menepati piawaian yang ditetapkan. Pada masa yang sama, beliau berkata kerajaan tidak menghentikan ekspor telur kerana kenaikan mendadak kos makanan ayam yang diimport dan kawalan harga menekan pengeluar telur tempatan. Mereka sangat mengharapkan hasil ekspor telur untuk menampung kerugian dialami di pasaran tempatan kerana kawalan harga dikenakan terlalu lama dan boleh menyebabkan banyak syarikat terpaksa menghentikan operasi, katanya. Muhammad berkata MAFS telah mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan selain mencadangkan agar subsidi bersasar diberikan kepada rakyat memerlukan sebelum harga telur diapungkan semula. Tindakan beliau membenarkan import dari Tamil Nadu disindir oleh Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong. Beliau berkata di Yong Peng Johor ada lebih 100 ladang telur yang mengeluarkan jutaan telur dan mengeksport ke Singapura. Jawapan Muhammad menunjukkan beliau telah berbincang dengan pengeluar telur dan membenarkan mereka mengeksport telur ke negara luar setelah menimbangkan kos pengeluaran yang dihadapi mereka. Namun untuk mengatasi masalah kekurangan telur di pasaran tempatan, peruncit dibenarkan untuk mengimport telur dari negara luar. Tindakan Muhammad itu turut disindir oleh Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri Terengganu, Dr. Azman Ibrahim. Beliau berkata sebagai langkah jangka pendek dan penyelesaian sementara bermula dari pertengahan Disember 2022, Farma Terengganu telah membawa masuk lebih 340,000 bekalan telur dari negeri lain ke Terengganu sebagai langkah bagi mengatasi isu kekurangan bekalan. Ini adalah telur tempatan dan bukan dari Tamil Nadu. Kenyataan Azman itu secara tersirat memperlekeh usaha Muhammad pergi ke Tamil Nadu, India untuk meninjau proses dan kualiti pengeluaran telur di negara berkenaan. Justru, Muhammad menjawab, untuk pengetahuan YB yang mengarahkan Farma menghantar bekalan ke negeri Terengganu sejak bulan lepas sehingga sekarang adalah Menteri MAFS. Agak-agaklah nak menyindir pun, kan sudah kesibuan. Muhammad mungkin tiada gelaran doktor di hadapan namanya, namun beliau amat dikenali sebagai seorang yang amat peduli tentang isu kesempitan hidup rakyat. Kalau ada pelbagai gelaran di hadapan nama doktor, IR, Major General dan sebagainya, tetapi semua perkara hendak dipolitikkan sehingga nampak bangang, apa gunanya? Sementara itu, dalam satu isu yang berkaitan, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, keterjaminan bekalan air mentah dalam negara perlu diberi perhatian. Sebagai sebuah negara kecil, kita akan turut terkesan dengan perubahan iklim di peringkat global. Sekarang kita sedang mengalami perubahan El Nino dengan La Nina. Jadi perkara yang paling penting diberi perhatian ialah soal bekalan air. Kalau kita ingat, tahun 1990-an pernah berlaku musim kering yang panjang menyebabkan ada masalah bekalan air di beberapa buah negeri dan ada juga beberapa negeri mempunyai simpanan air yang sedikit. Jadi saya rasa perkara yang menjadi kebimbangan kita ialah tentang keselamatan air kita, katanya seperti dipetik bernama. Menurut Nik Nazmi, antara langkah yang dilakukan kerajaan bagi mengatasi isu itu ialah memastikan hutan simpan dan hutan paya bakau di negara ini terus dipelihara kerana hutan Malaysia merupakan antara yang tertua serta terbaik di dunia, malah mempunyai daya penangkapan karbon yang baik. Beliau menegaskan kerajaan juga menjalinkan kerjasama dengan negara lain bagi mencapai matlamat untuk mengurangkan peningkatan suhu. Apa kaitannya keterjaminan makanan dan keterjaminan air? Sudah tentu, kedua-dua isu tersebut sangat berkait rapat. Makanan hanya dapat dihasilkan jika ada sistem pengairan yang sempurna.
Sebaliknya, kemarau atau banjir merosakkan tanaman dan haiwan ternakan untuk makanan manusia. Justru, amatlah wajar bagi kementerian yang terkait dengan keterjaminan makanan saling bekerjasama untuk menghasilkan produk yang terbaik demi kesinambungan hidup rakyat. Semoga para pemimpin tidak kira daripada parti mana bersikap terbuka, positif, kreatif, berinovasi dan holistik serta tidak terjebak dalam gimik politik yang destruktif kepada kemajuan negara. Kita bukan nak banteras kartel sahaja, kita juga nak hapuskan politik syahwat sangka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.